Salam sejahtera saya ucapkan kepada doktor. Pada hari ini, kumpulan ketiga daripada EPPD 1063 aplikasi komputer C1, iaitu kami akan membentangkan isu perdagangan manusia yang begitu hangat pada kebelakangan tahun ini. Jadi, saya Soehen bersama dengan rakan kumpulan saya, Fatin Nadia, Tanjaan dan Joyati akan memulakan pembentangan hari ini. Sekarang saya akan menerangkan tentang apa itu pemandangan manusia. Mengikut Akta Anti Pemandangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran tahun 2007, pemandangan manusia bermaksud segala perbuatan yang melibatkan pemerolehan atau pengekalan tenaga kerja atau perkhidmatan seseorang melalui paksaan dan termasuklah perbuatan merekrut, mengangkut, memindahkan, melindungi, menyediakan atau menerima seseorang bagi maksud eksploitasi. Tujuan tugasan ini adalah untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana isu perdagangan manusia berlaku serta bagaimana untuk menangani isu ini dengan cara yang efektif. Tugasan ini juga mengharapkan masyarakat dapat mengetahui bahawa isu pemandangan manusia akan menimbulkan masalah sosial seperti mengancam keselamatan rakyat, kestabilan dan keselamatan sesebuah negara. Data bagi statistik penyelidikan bangsa pemandangan mengikut bentuk eksploitasi tahun 2020 adalah dipetik daripada The Global Report on Trafficking in Person 2022. Melalui laporan ini, kita mendapati bahawa 38.8% mangsa pemandangan dijadikan buruh paksaan, 38.7% terlibat dalam eksploitasi seksual, 10.3% dalam bentuk campuran, 10.2% terlibat dalam aktiviti jenayah, 1.5% terlibat dalam aktiviti mengemis, 0.9% terlibat dalam kahwin paksaan, 0.3% terlibat dalam pengangkatan haram dan 0.2% terlibat dalam aktiviti penyikiran organ. Seterusnya, kaedah sindiket melakukan perdagangan manusia. Yang pertama, penggunaan pememujuk dan percintaan. Macam jatuh cinta dan sindiket akan menggunakan penderaan emosi untuk memaksa mangsa untuk melakukan pelacuran dan melakukan kerja haram. Dan yang kedua, iklan pekerjaan palsu. Sindiket menyiarkan peluang pekerjaan palsu di media sosial dengan gaji yang lumayan dan kebaikan yang menarik untuk menipu mangsa. Yang ketiga, dijual oleh keluarga. Disebabkan oleh keluarga dorang miskin, berhutang besar dan sebagainya, maka mereka terpaksa menjual anak-anak mereka sebagai bayaran balik. Yang keempat, pengrekrutan melalui bekas mangsa. Mangsa perlu merekrut orang baru ke dalam rangkaian perdagangan manusia sehingga tahap di mana komisen mereka cukup untuk membebaskan diri mereka. Dan yang kelima, penculikan. Sindiket meminta bantuan atau meminta mangsa untuk tunjuk jalan apabila di tempat awam, kemudian mereka akan menculik mangsa apabila mangsa tidak berwaspada. Dan yang keenam, peluang pekerjaan atau peluang melancong percuma yang palsu. Sindiket bagi tahu bahawa anda telah menang lucky draw, hadiah adalah peluang pendidikan atau peluang melancong yang percuma. Kemudian mereka akan menculik mangsa semasa di lapangan terbang. Yang ini adalah contoh kaedah penculikan daripada sindiket perdagangan manusia. Ayo, panasnya. Lagi tak boleh cari ya? Kena bos marah lo. Itulah, kita kena cari orang. Perempuan tu okey kan? Macam senang kena tipu. Kan, I pun rasa macam tu. Okey, jom pergi. Hai, company kami sedang buat satu lucky draw. Peluang ini bukan kepada semua orang lah. Kau nak cuba ke? Yang ni takkan dikenakan seberang bayaran. Tak nak. Join je lah. Kalau menang boleh pergi Singapura secara percuma dengan keluarga awak. Okeylah. Kan saya dah cakap, awak memang bertuah. Wow, tahniah. So sekarang boleh minta awak isi borang ni untuk pendaftaran tak?
Berikut merupakan langkah bagi mengatasi pemerdagangan manusia. Langkah yang pertama ialah memperkasakan penguatkuasaan undang-undang sedia ada. Peranan pihak kerajaan dalam memperkasakan undang-undang sangat penting bagi membanteras aktiviti perdagangan manusia di dalam negara. Hal ini dikatakan demikian kerana undang-undang sedia ada pada hari ini masih dipandang penting oleh segelintir golongan yang melakukan kesalahan ini. Hukumannya dilihat tidak setimpal dan kompang yang dikenakan pada pesalah jumpa masih di tahap yang sederhana. Sebagai contohnya, pihak berwajib boleh memperkasakan undang-undang sedia ada seperti mempertimbangkan untuk meningkatkan hukuman seperti penjara seumur hidup kepada pesalah jenayah ini dan kadar bayaran kompang yang lebih tinggi. Oleh itu, undang-undang sedia ada perlu diperketat supaya pihak yang tidak bertanggungjawab lebih takut untuk melakukan aktiviti yang tidak bermoral ini. Langkah yang kedua ialah peranan daripada pihak kerajaan. Pihak kerajaan perlu memainkan peranan dengan mempertingkatkan lagi usaha dan kerjasama pelbagai pihak seperti pertubuhan bukan kerajaan, NGO, masyarakat dan agensi lain bagi membanteras aktiviti perdagangan manusia ini berlaku. Misalnya, kerajaan perlu meningkatkan operasi dengan bantuan pihak yang berwajib dalam mengesan aktiviti perdagangan manusia di bahagian sepadan negara. Usaha kerajaan sebelum ini dalam menangani isu perdagangan manusia termasuklah seperti serbuan daripada pihak polis secara besar-besaran terhadap klinis yang dikenal pasti menjadi pusat seks komersial, kilang-kilang yang disyaki mempunyai tenaga kerja paksa dan majikan yang dikenal pasti tidak membayar gaji. Dengan ini, kerajaan perlu lebih proaktif dan komited dalam mengesan aktiviti perdagangan manusia kerana masih terdapat banyak lagi rakyat di negara ini yang menjadi mangsa tanpa dikenal pasti dan tidak menerima perlindungan yang sepatutnya. Langkah yang ketiga ialah peranan daripada media massa. Pada era ini, peranan media massa dilihat sangat penting bagi menyalurkan maklumat kepada masyarakat tanpa mengira di mana mereka berada. Media massa juga turut dilihat dapat menyebarkan maklumat mengenai kes perdagangan manusia dengan cepat dan menyalurkan maklumat tentang tindakan yang boleh dilakukan oleh masyarakat setempat sekiranya berlaku aktiviti perdagangan di kawasan mereka. Dengan itu, masyarakat akan lebih peka dan cakna terhadap isu perdagangan manusia. Misalnya, media massa boleh menyalurkan maklumat kepada orang ramai mengenai cara melaporkan jenayah perdagangan manusia sama ada secara bersemuka atau melalui dalam talian. Akhir sekali, aktiviti perdagangan manusia kebiasaannya berlaku dari sebuah negara ke negara yang lain. Oleh sebab itu, tahap kawalan keselamatan di kawasan sepadan dan tahap pemantauan lebih kerap perlu dipertingkatkan lagi bagi menangani aktiviti ini. Sebagai contohnya, aktiviti perdagangan manusia menurun sepanjang PKP semasa pandemik COVID-19 yang lalu. Berikutan kawalan ketat yang dilakukan oleh pihak berkuasa melalui kawalan di semua sepadan serta sekatan jalan raya lebih kerap di seluruh Malaysia. Kesana aktiviti penyeludupan manusia yang masuk ke negara ini secara haram dapat dibanteras dan dikurangkan. Seterusnya, bahagian berikut adalah berkaitan dengan pengalaman mangsa. Pengalaman mangsa tersebut adalah dipetik daripada satu temu bawah yang dilakukan oleh Noldo, iaitu satu saluran YouTube yang jenisnya ilmu pengetahuan. Cerita pengalaman ini berkaitan dengan seorang wanita anonymous yang merupakan seorang kerani biasa pada awalnya. Semuanya bermula apabila wanita itu dikenalkan satu pekerjaan sebagai pekerja kasino di Dubai oleh kawannya. Jadi, setelah melihat dan juga menyiasat temu tua tersebut, kumpulan kami telah membuat 2 video yang kecil berkaitan dengan pengalaman mangsa tersebut. Yang ini video yang pertama. Bolehkah anda kongsi tentang bagaimana anda diculik? Masa tu kawan saya memperkenalkan kerja yang senang dengan gaji yang lumayan di luar negara. Diorang akan sediakan segala kemudahan macam tiket kapal terbang dan sebagainya. Maka saya tertarik daripada pekerjaan tersebut dan menerima tawaran. Kemudian masa berkumpul di tempat yang ditetapkan untuk pergi ke luar negara, mereka menculik saya dengan beg plastik. Kemudian saya dah pengsan. Selepas itu, apakah mereka buat kepada anda? Apabila saya bangun, saya mula dipaksa bekerja sebagai scammer. Kalau menentang, nyawa saya akan terancam. Tempat tu gelap, usang, dilengkapi dengan CCTV serta dikelilingi oleh pagar. IC dan handphone saya juga dirampas.
Masa tu saya sangat takut dan ikut je apa yang mereka nak. Bolehkah anda kongsikan lagi kehidupan di sana? Kami diajar bagaimana scam orang lain di media sosial. Setiap hari kami diberikan target yang perlu dicapai. Kalau capai, dapatlah komisen. Kalau tak capai, kenalah hukuman. Boleh tahu tak apa hukuman yang akan dikenakan? Ikut hati bos sindiket. Hukuman ringan tu macam dipukul, dikurung atau tidak diberi makanan. Kalau hukuman berat, kemungkinan besar dihantar ke tempat lain untuk jual organ atau dijadikan sebagai pelacur. Seterusnya, ini video yang kedua. Bagaimana anda diselamatkan? Saya guna handphone atau komputer mereka untuk hubungi ahli keluarga saya dan pada suatu hari pegawai polis datang dan serahkan sampul surat yang mengandungi duit kepada bos sindiket dan sebut nama saya. Maka saya pun percaya dia dan ikut je dia pergi. Tetapi pegawai tu tidak terus hantar saya balik ke Malaysia. Diorang hantar saya ke Jabatan Immigration Kemboja. Lepas tu saya dikurung dengan beberapa orang mangsa lain. Kami perlu bayar untuk dapat makanan dan minuman serta bayar untuk ambil balik benda penting kami seperti handphone. Akhirnya, bagaimana anda diselamatkan? Tiba-tiba satu hari kami dikembalikan ke Malaysia. Tak tahu siapa yang tolong kami. Sepanjang pengalaman wanita itu dikurung, dia tidak langsung tahu siapakah bos sindiket di belakangnya. Selain itu, wanita itu juga hairan tentang perbuatan yang pelik oleh pihak polis Kemboja. Kesimpulannya, kami seharusnya berhati-hati supaya tidak menjadi mangsa perdagangan manusia. Sekian, terima kasih daripada kumpulan yang ketiga.